Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Cik. Waalaikumsalam. Suara saya jelas tak? Jelas. So hari ni saya tengok Encik segar je pagi ni. Macam mana dengan tidur Encik semalam? Encik tidur dengan lena tak semalam? Alhamdulillah, saya dapat tidur dengan lena semalam. Mungkin sebab saya penat kot sebab saya kerja kan. Pagi ni Encik dah sarapan dah? Dah sarapan dah. Saya sarapan makan nasi lemak dengan air teh. Okey. Alhamdulillah. Jadi sebelum kita bergerak dengan lebih jauh, boleh saya tahu sikit tak pasal nama penuh Encik dengan sedikit latar belakang diri Cik lah. Okey, nama saya Nur Husna binti Abdul Fattah. Saya pelajar di Universiti Sultan Azlan Shah di Kuala Kangsar dan saya mengambil jurusan Diploma Kaunseling Islami. Okey, baik. Jadi Encik seorang pelajar lah. Orang panggil Encik lebih mesra dipanggil dengan nama apa ya? Boleh panggil saya Husna. Okey, baik. So, jadi terlebih dahulu saya memperkenalkan nama saya dahulu lah. Okey, nama saya Muhammad Karyukun bin Jaafar. Tugas saya pada hari ini sebagai seorang kaunselor dan Cik Husna sebagai seorang klien lah ya. Ya, baik, saya faham. Okey, jadi kalau tiada apa-apa, boleh Cik Husna kongsi atau ceritakan apa saja yang Cik Husna nak kongsikan kepada saya. Kalau macam saya nak kongsikan lebih kepada luahan, iaitu membabitkan pengurusan tentang kewangan saya sebagai seorang pelajar. Faham? Okay, sudah tentulah macam kewangan tu jadi satu perkara yang penting kan, terutamanya macam saya sebagai pelajar kan, rata-ratanya macam saya perlu gunakan jumlah wang yang banyak dari segi bayar yuran, bayar makanan, keperluan lain waktu saya dekat universiti macam tu kan. Okey, faham. Antara masalah yang macam saya hadapi dari segi tak dapat nak menguruskan wang dengan baik. Lepas tu macam kadang-kadang saya ada nak beli keperluan dan keinginan. Kadang-kadang saya macam tahan lapar sebab risau duit tak cukup kan, duit yang ibu bapa bagi tu, sebab takut tak sampai akhir bulan macam tu. Oh, faham. Jadi Cik Husna mengatakan bahawa Cik Husna mempunyai masalah dari segi menguruskan wang lah, daripada keperluan dan juga keinginan Cik Husna sendirilah. Dan Cik Husna sendiri pun kata kepada saya bahawa kadang-kala Cik Husna terpaksa menahan lapar sebab risau duit yang ibu bapa Cik Husna berikan kepada Cik Husna tak cukup hingga ke akhir bulan, betul? Saya pun ada juga macam keinginan nak beli barang-barang yang macam saya nak, contoh macam handbag. Keinginan saya sendiri, kasut dan sebagainya. Kadang-kadang juga saya dah habiskan duit saya mengikut keinginan berbanding dengan keperluan saya sebagai seorang pelajar. Faham? Ada masa saya rasa macam saya sangat-sangat boros dan saya tak pandai sangat nak menguruskan kewangan sendiri, sehingga saya rasa macam setiap kali je ibu bapa saya bagi duit, saya rasa macam duit tu tak cukup untuk setiap bulan je. Faham. So nampaknya Cik Husna berada dalam, saya nampak Cik Husna berada dalam keadaan sedikit tertekan lah. Dan Cik Husna juga mengatakan bahawa sedar bahawa Cik Husna boros dalam menguruskan kewangan dan pembelanjaan, betul? Tertekan tu ada, sebab kalau macam saya terlalu boros dalam kewangan dalam masa yang sama, saya macam bebankan jugalah ibu bapa saya kan, dengan diorang pun ada komitmen lain, terutamanya dalam menguruskan urusan keluarga kan.
bukan saya je yang masih belajar ni. Yang abang saya dengan adik saya pun masih belajar. Jadi saya macam mana pun saya macam masih cuba untuk mengawal nafsu saya daripada boros dan perbelanjaan. Faham? So, Cik Husna sedar bahawa Cik Husna terlalu boros betul dalam menguruskan wang. Dan dalam masa yang sama, Cik Husna juga masih cuba untuk mengawal nafsu dari boros dalam pembelanjaan, betul? Saya bukan apa, saya macam risau disebabkan saya terlalu mengikut keinginan saya. Saya macam dah membebankan keluarga saya sendiri sampai satu masa saya rasa macam saya nak bekerja sambil belajar. Faham? Jadi maksudnya boleh kita buat sedikit refleksi dari awal, Cik Husna. Okey. Jadi Cik Husna berkongsi daripada awal hingga ke akhir. Cik Husna mengatakan bahawa Cik Husna mempunyai masalah dalam menguruskan wang, betul? Dan Cik Husna tak dapat nak membahagikan di antara keperluan dan juga keinginan. Dan Cik Husna pun kata kepada saya bahawa kadang-kadang Cik Husna menahan lapar, betul, kerana risau duit yang ibu bapa Cik Husna beri kepada Cik Husna tak cukup hingga ke akhir bulan, betul. Selain itu, Cik Husna juga mengatakan kepada saya bahawa Cik Husna mempunyai keinginan sendiri, betul. Cik Husna nak menghabiskan wang, maksudnya Cik Husna ada perkara yang Cik Husna nak beli secara personal, nak beli handbag, baju dan sebagainya, betul. Dan dalam masa yang sama, Cik Husna juga merasa tertekan kerana Cik Husna risau jika Cik Husna terlalu boros dalam menguruskan wang ataupun Cik Husna tak pandai dalam menguruskan wang, perkara itu mungkin akan membebankan ibu bapa Cik Husna disebabkan atas faktor bukan saja Cik Husna yang masih lagi belajar, betul. Seperti Cik Husna katakan, abang dan adik Cik Husna masih lagi dalam belajar lah maksudnya. So dan Cik Husna pun ada kalanya sampai satu tahap ingin membuat keputusan nak bekerja sambil belajar, betul? Ya, betul lah apa yang saya cuba kongsikan kepada Cik. Okey, baik. Jadi memandangkan saya melihat Cik Husna dalam keadaan tertekan, bolehkah saya memberi sedikit cadangan ataupun solusi untuk mengatasi masalah yang Cik Husna alami sekarang lah. Jadi tapi terpulang kepada Cik Husna sama ada nak mempraktikkan atau tidak perkara inilah. So yang pertama, cadangan ataupun pandangan yang saya boleh berikan kepada Cik Husna, Cik Husna boleh membahagikan di antara keperluan dan keinginan. Sebab apa? Sebagai contoh, Cik Husna membuat nota atau catatan dan bahagi kepada dua, iaitu di antara keperluan dan juga keinginan Cik Husna. Sebab apa? Dari situ Cik Husna dapat mengutamakan keperluan dahulu berbanding dengan keinginan Cik Husna sendirilah. Dan selain itu, Cik Husna juga boleh bermula untuk menabung daripada lebihan duit lah, maksudnya sebagai contoh ada duit makanan yang lebih ataupun barang-barang yang Cik Husna beli ada duit lebih, so Cik Husna boleh menabung daripada situ. Sebab apa? So daripada hasil menabung tu Cik Husna boleh beli barang yang Cik Husna inginkan lah tanpa mengusik sebarang duit daripada keperluan, duit dari keperluan, maksudnya ibu bapa Cik Husna berikan kepada Cik Husna lah. Dan selain itu yang terakhir, Cik Husna juga perlu belajar untuk mengawal nafsu daripada sifat boros. Maksudnya sebelum apa-apa yang Cik Husna nak beli ataupun nak melaburkan duit daripada suatu perkara, Cik Husna kena berfikirlah sama ada perkara itu adalah perkara sekadar mengikut keinginan ataupun ia adalah satu keperluan untuk Cik Husna. So sebab itu kenapa saya katakan Cik Husna perlu untuk melakukan catatan bagi memudahkan Cik Husna menguruskan daripada segi kewangan lah. Saya boleh memperhatikan apa yang Cik cakap dan saya pun boleh juga buat catatan tentang keperluan dan keinginan saya. Dan saya juga macam boleh mula menabung daripada sekarang.
untuk beli barang yang saya inginkan dari hasil yang menabung tu. Okey, baik. So, nampaknya Cik Husna memberikan respon yang baik terhadap cadangan dan solusi yang saya berikan. Dan saya berharap Cik Husna dapat menjalankan cadangan yang saya berikan dengan istiqomah lah, dan dapat mengatasi masalah yang Cik Husna hadapi sekarang daripada segi kewangan. Jadi boleh saya buat sedikit rumusan tak? Boleh Cik? Okey. Jadi dalam apa yang Cik Husna nyatakan dari awal sesi hingga ke akhir, terdapat beberapa perkara penting lah yang perlu Cik Husna tahu, bahawa Cik Husna mempunyai masalah dalam menguruskan wang dari segi keperluan dan keinginan Cik Husna sendirilah. Selepas tu Cik Husna berasa tertekan atas sebab jika Cik Husna terlalu boros dalam menguruskan kewangan, mungkin ia akan membebankan kedua-dua ibu bapa Cik Husna, betul. Seterusnya Cik Husna juga bimbang sekiranya Cik Husna tidak dapat mengawal nafsu dari segi pembelajaran. Ya betul. Okey. Jadi saya rasa sampai sini saja sesi bimbingan kita pada hari ini. Ada apa-apa lagi yang Cik Husna nak kongsikan atau katakan ke? Tak ada. Tak ada ya. Jadi kalau tiada, saya tamatkan sesi lah, sesi bimbingan pada hari ini. Selepas ni bolehlah kalau Encik Husna nak hubungi saya untuk penjumpaan seterusnya. Jadi kalau ada apa-apa masalah yang bukan saja berkaitan dengan isu yang sama ataupun berkaitan dengan sebarang topik-topik lain yang Encik Husna rasa mendatangkan masalah kepada diri Encik Husna, boleh hubungi saya lah untuk kita buat sesi seterusnya. Jadi saya rasa itu saja. Terima kasih. Maaf jika ada silap ya Cik Husna. Assalamualaikum. Sama-sama.